Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Kelantan dalam saingan SMJ Cup, yang mana Kedah berjaya menang 1-0 hasil jaringan Rodney Ngah. Bagi saya, perlawanan ni Kedah bermain dengan sangat baik apabila mereka hampir berjaya menguasai keseluruhan perlawanan berbanding pasukan Kelantan yang bermain terlalu direct, dan mereka juga banyak melakukan kesilapan dari segi passing dan sebagainya. Bahkan dari segi fitness atau kecergasan, pemain-pemain Kelantan pun nampak agak kurang lagi. Mungkin mereka perlu berlatih lagi dari segi kecergasan untuk bertanding dalam saingan Liga Premier nanti. Namun tidak mengapa, sebab ini hanyalah pre-season, yang mana pre-season diadakan nama pun untuk melatih pasukan bagi menyiapkan pasukan untuk saingan sebenar Liga Premier dan juga saingan Liga Super. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan mengenai pasukan Kedah dahulu. Yang pertama, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah adalah mengenai formation atau tactical pasukan Kedah, yang nampaknya kemungkinan besar Coach Aidil akan menggunakan formation back 3 pada season kali ini dalam saingan Liga Super. Semalam Kedah bermain dengan formation 3-4-2-1 ketika Kedah menyerang, manakala ketika bertahan Kedah akan membentuk 5 pertahanan. Jadi perkara ini nampaknya seakan-akan pemain sudah mula adapt dan juga mula serasi dengan tactical atau formation baru yang telah diterapkan oleh Aidil Syahril pada beberapa perlawanan persahabatan yang diadakan ketika pre-season ni. Apa yang boleh saya puji tentang formation ni? Yang pertama adalah Kedah akan mendominasi bahagian wide area, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh lihat bagaimana Kedah berjaya untuk melakukan serangan daripada arah kanan dan juga arah kiri dengan sangat baik. Bahkan Kedah juga mampu untuk build up di bahagian tengah dengan sangat baik. Sebab apa saya kata begitu? Sebab di bahagian kanan ataupun bahagian wide area, bahagian sayap, Kedah ada pemain yang mampu untuk bermain dengan wingback yang dengan strategi wingback yang sangat baik. Contohnya di first half, di kanan ada Amirul Azhan, di kiri ada Azmi Aris yang berfungsi sebagai left wingback dan juga right wingback. Kedua-dua player ni mempunyai kualiti dari segi overlapping dan juga dari segi defense yang sangat baik. Jadi ketika mereka menyerang, mereka akan bertindak untuk menjadi seorang player sayap dan maju ke hadapan untuk melakukan crossing ataupun cutback masuk dalam kotak penalti. Dan ketika Kedah kena counter ataupun diserang balik oleh pasukan Kelantan, mereka cepat untuk track back berada di bahagian pertahanan untuk membentuk 5 defense bagi membantu bahagian pertahanan Kedah yang diketuai oleh Jang Suk Won. Jadi boleh saya katakan memang formation back 3 ni sangat sesuai lah untuk Kedah. Sebab apa? Sebab Kedah ada player yang berkualiti yang boleh bermain sebagai wingback. Bukan begitu sahaja, kita boleh lihat bagaimana di bahagian tengah pasukan Kedah. Kedah menggunakan 2 double pivot, ataupun double pivot itu 2 lah kan. Double pivot iaitu Asnan Ahmad dan juga Deci Marcel, yang mana Asnan masuk menggantikan Syazwan Tajuddin ketika first half. Yang mana boleh saya katakan dengan adanya 2 double pivot di bahagian tengah ni telah membuatkan bahagian tengah Kedah agak solid dan sukar untuk ditembusi. Ditambah pula back 3 pasukan Kedah ni nampaknya tak perlu nak bersusah payah sangat. Sebab apa? Sebab mereka dah ada 2 defensive midfielder berada di hadapan mereka. Sekiranya mereka diserang, maka Asnan dan juga Deci Marcel adalah 2 orang yang pertama akan bertindak untuk melakukan pressing ke arah pasukan lawan. Jadi sebelum pasukan lawan nak tembusi pertahanan Kedah ataupun nak penetrate bahagian pertahanan Kedah, mereka terpaksa untuk lepasi Deci dan juga Asnan dahulu dalam setiap game lah. Jadi ini adalah satu corak permainan yang sangat menarik. Bahkan apa yang boleh saya puji lagi di bahagian tengah, kalau anda lihat Deci Marcel dan juga Asnan akan bertindak sebagai double pivot, dan di hadapan mereka akan ada lagi 2 orang yang akan berfungsi sebagai attacking midfielder di belakang seorang striker iaitu Rodney Ngah. Iaitu siapa? Kita boleh tengok pada perlawanan semalam, Al-Hafiz dan juga Fayad, yang mana Al-Hafiz dan juga Fayad bertindak sebagai CAM ataupun central attacking midfielder pada perlawanan semalam untuk memberi support kepada Rodney Ngah di bahagian tengah, dan mereka juga overload di bahagian tengah. Apakah kelebihan ada 2 orang di bahagian tengah di belakang striker ni? Kelebihannya adalah apabila wingback serang, contohnya macam Azmi Aris ataupun Amirul Azhan ataupun Fayad Zulkifli ataupun Ahmed Azhar yang bermain di posisi wingback, mereka berjaya melakukan penetrasi di bahagian wide area ataupun bahagian sayap. Apabila mereka crossing ataupun mereka cut back ke dalam kotak penalti,
pemain-pemain Kedah akan ada overload player di bahagian tengah untuk menerima umpanan tersebut bagi melakukan percubaan. Beberapa kali Kedah attack Kelantan dari bahagian kanan ke bahagian kiri, bahagian kiri ke bahagian kanan. Banyak kali juga umpanan dan juga cutback serta crossing dilakukan, tetapi Kedah ada satu kelemahan yang perlu diperbaiki. Dari segi cutback dan juga crossing, overlapping dan sebagainya, penetration run dan penetration passing, Kedah dah mantap. Tetapi sayang, apabila pemain-pemain yang berada dalam kedudukan di bahagian serangan termasuk Rod Ngah, Al-Hafiz dan juga Fayad, mereka sering kali berada dalam positioning yang tidak tepat untuk menerima umpanan tersebut. Jadi sekiranya Kedah ingin menjaringkan lebih banyak gol dan menjadikan corak serangan mereka itu menjadi lebih menarik dengan peluang-peluang yang disudahkan, maka Kedah perlu perbaiki di bahagian serangan punya positioning. Sebab apa? Positioning, kalau kita lihat game semalam, banyak cutback ataupun banyak crossing dilakukan ke bahagian tengah, tak ada player Kedah yang boleh sambut bola tersebut dan umpanan tersebut tidak diambil oleh bahagian serangan. Itu sahaja yang perlu diperbaiki oleh pasukan Kedah di bahagian serangan. Tetapi dari segi corak permainan, mereka dah mantap dengan ada 2 double pivot, 2 attacking midfielder, seorang striker dan juga 2 wingback serta back 3 yang sangat bagus. Mereka sangat-sangat cemerlang pada perlawanan semalam. Banyak percubaan tetapi sayang gagal disudahkan. Jadi macam saya cakap, Kedah perlu perbaiki positioning, decision making dan juga finishing untuk memastikan peluang yang ada boleh dimanfaatkan dengan begitu baik. Itu yang boleh saya puji tentang pasukan Kedah. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya cakapkan dengan pasukan Kedah adalah di bahagian back 3 mereka. Nampaknya mereka boleh build up dari bawah dengan sangat tenang. Jang Suk Wan sangat bagus untuk bermain di bahagian centre back. Bahkan mereka juga ada squad depth yang sangat bagus di bahagian centre back. Mereka ada Rodney Kelvin, mereka ada Mark Valas, mereka ada Lokman Hakim, mereka ada Amirul Hisham dan sebagainya. Jadi rotation player untuk pemain Kedah juga sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab pemain yang diturunkan boleh bermain mengikut taktikal yang telah ditetapkan. Jadi memang menarik untuk ditonton Kedah pada season kali ini. Tapi macam saya cakap, kelemahan yang tadi perlu diperbaiki, terutamanya di bahagian serangan. Mereka dah overload dengan sangat bagus di bahagian tengah, tetapi dari segi execution dan juga dari segi finishing serta positioning yang paling penting, apabila pemain-pemain sayap mengumpan ke bahagian tengah ataupun melakukan cutback, mereka perlu memastikan yang mereka berada dalam kedudukan yang bagus untuk menerima bola, terutamanya Rod Ngah. Yang mana Rod Ngah semalam boleh dikatakan agak kurang perform lah bagi saya. Sebab apa? Sebab beliau gagal melakukan tugas sebagai seorang striker dengan baik. Tetapi dari segi team play, supporting play yang dia bagi ke bahagian midfield dan sebagainya, beliau beraksi dengan cemerlang. Tetapi sebagai seorang penyerang yang baik, beliau perlu pandai untuk berada dalam kedudukan yang betul untuk menjaringkan gol. Itu sahaja untuk pasukan Kedah yang boleh saya cakap tentang kelebihan dan juga kelemahan. Manakala untuk pasukan Kelantan pada perlawanan semalam, boleh saya katakan first, mereka banyak melakukan kesilapan dan mereka banyak bermain terlalu direct. Yang mana mereka dapat bola, mereka terus push bola ke atas untuk mencari Kelvin Brentford. Yang mana kesian kawan tu, apabila beliau dipasing bola daripada jarak jauh, beliau banyak berkeseorangan di bahagian hadapan. Tak ada supporting play yang banyak daripada bahagian tengah ataupun bahagian sayap pemain pasukan Kelantan untuk membantu Brentford di bahagian hadapan. Jadi benda tu sedikit sebanyak membuatkan bahagian serangan Kelantan agak tumpul dan agak berkeseorangan serta mudah dipatahkan serangan mereka oleh bahagian pertahanan pasukan lawan. Jadi benda tu perlu diperbaiki lagi lah. Dan apa yang boleh saya puji lagi, yang boleh saya komen tentang pasukan Kelantan adalah di bahagian tengah. Bahagian tengah perlu lebih compact, perlu lebih solid dan perlu lebih berani untuk melakukan gerakan-gerakan yang menarik di bahagian tengah. Dan mereka juga perlu lebih compact untuk memastikan yang mereka mampu menghalang ataupun mampu untuk mengacau ataupun disrupt bahagian tengah pasukan lawan yang sedang mengawal bola. Jika mereka tak melakukan pressing dan mereka membiarkan pasukan lawan untuk menguasai bola di bahagian tengah, maka pemain-pemain pasukan lawan akan bermaharajalela lah di kawasan tengah. Sebab apa? Sebab tak ada pressure, tak ada kacauan daripada pemain-pemain Kelantan itu sendiri. Tetapi apa yang boleh saya puji tentang defense department pasukan Kelantan, iaitu back 4 pasukan Kelantan, mereka beraksi dengan sangat cemerlang, terutamanya Adam Nazmi, yang mana beliau mampu untuk melakukan overlapping yang sangat bagus. Beliau
beliau mampu untuk buka game dengan sangat bagus di bahagian kiri dan sebagainya. Begitu juga dengan center back pasukan Kelantan yang diketahui oleh Osman Yusof, Muhammad Yusri dan sebagainya. Mereka bermain dengan sangat baik serta goalkeeper yang bagus, Solihin, dan tetapi mereka masih lagi banyak perlu perbaiki di bahagian midfield dan juga bahagian serangan untuk memastikan yang supporting play ada, bahagian serangan ada support dan tidak berkesorangan. Untuk pengetahuan, Kelantan baru sahaja menandatangani pemain import baru iaitu Salifu dari Ghana. Semoga dengan kehadiran beliau mungkin boleh membantu bahagian tengah pasukan Kelantan pada season kali ini. Jadi untuk pasukan Kelantan, mereka perlu perbaiki juga dari segi kecergasan sebab semalam banyak player yang injured, dan mereka juga perlu perbaiki dari segi communication serta persefahaman lagi untuk memastikan yang mereka boleh fight dalam saingan Liga Premier yang dipenuhi dengan beberapa feeder team lah. Jadi itu sahaja ulasan saya untuk kali ini. Kedua-dua pasukan beraksi dengan baik. Jadi saya boleh puji Sabah beraksi dengan bukan Sabah, Kelantan beraksi dengan sangat baik sebab boleh menyeimbangi pasukan Kedah dan berjaya untuk menghalang Kedah dari menjaringkan lebih daripada 1 gol. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.